Salam sejahtera, anda sedang menyaksikan Pantau Belanjawan bersama saya Ina Rosman, dan kali ini tumpuan kita berikan di mana belanjawan ini bukan sahaja mencerminkan keutamaan kerajaan dalam menangani isu-isu yang dihadapi oleh golongan sasar, tapi juga menandakan komitmen untuk memperbaiki kehidupan penduduk, terutamanya miskin bandar, khususnya mereka yang tinggal di projek perumahan rakyat PPR. Dengan peruntukan RM100 juta untuk pemberdayaan komuniti dan RM200 juta bagi pembaikan infrastruktur, kita dapat melihat bagaimana kerajaan berusaha untuk membina masyarakat yang lebih berdaya huni dan berdaya saing. Mari kita teliti lebih mendalam bagaimanakah inisiatif ini, terutamanya program Kita Untuk Kita K2K boleh mengubah lanskap kehidupan di PPR dan memberi harapan baru kepada penduduknya. Sudah bersedia di studio bersama saya adalah Ahya Ishak, merupakan pengasas komuniti pejuang hartanah. Saya nak ucapkan terima kasih Ahya kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Sudah tentu RM100 juta, RM200 juta adalah angka yang besar. Selepas ini untuk kita pastikan bagaimana untuk kita pastikan keberkesanan pengagihan ataupun peruntukan dana ini dilakukan bukan sahaja untuk naik taraf infrastruktur, tapi untuk memperbaiki kehidupan kualiti rakyat itu sendiri. Ya, semasa saya buat kajian untuk mengulas isu ni, kalau kita type PPR dalam browser dan kita tekan images, dan kita akan lihat gambar-gambar bangunan mungkin 10-20 tingkat yang sangat padat, tidak ada kawasan-kawasan kemudahan dan sebagainya. Dan kita pun kalau kita lihat kan, dan kita selalu baca masalah-masalah tentang kemudahan lift dan sebagainya, kita tahu 200 dan 100 juta ini sangat-sangat diperlukan. Jadi bila ayat dengar PMX umumkan, baca semasa pembentangan belanjawan, saya rasa macam wow. Dan saya suka apabila Perdana Menteri guna perkataan manusiawi. Maknanya nak memanusiawikan PPR yang merupakan satu program yang dah sekian lama untuk membantu rakyat-rakyat termiskin. Okey, apa yang saya tertarik ialah 100 juta tu, okey, 200 juta tu untuk membaiki contohnya kemudahan seperti lift dan sebagainya, betul? Tapi 100 juta ni khususnya untuk membina taman awam madani. So, kita membayangkan kalau kita nak menaikkan taraf mutu hidup dalam penduduk-penduduk di PPR, macam mana nak membantu mereka ada standard of living yang lebih tinggi? Rumah dah kecil dah. Tapi apa yang kerajaan boleh buat ialah mungkin rumah tu kecil dan mereka boleh cari satu kawasan di mana itu adalah common area yang mereka boleh nikmati bersama seperti taman-taman awam ni. Saya sangat-sangat teruja dan sangat-sangat teruja nak melihat bagaimana nanti rupanya taman-taman awam ini. So ini antara benda yang saya rasa sangat-sangat menarik dalam pembentangan belanjawan baru-baru ni lah. Ya. Tapi daripada segi kriteria, bagaimana untuk kita tentukan kriteria yang sesuai penduduk ini untuk terima bantuan dan bagaimana proses pemilihan akan dikomunikasikan kepada penduduk PPR itu? Okey. So, bila kita ada program untuk membantu rakyat memiliki hartanah, contohnya PPR ni ialah untuk membantu rakyat-rakyat yang miskin, yang perlu dibantu oleh kerajaan kerana mereka tidak boleh memiliki hartanah dengan keupayaan sendiri. Okey. Jadi, bila ada program-program luar biasa macam ni, memang dia memerlukan satu proses yang lebih terperinci. Sebagai contoh, kita kena pastikan dia adalah dalam kategori yang betul, yang sepatutnya menerima bantuan kerajaan ni. Kerana kita tidak mahu apa-apa bantuan kerajaan yang sampai kepada orang yang sepatutnya tidak memerlukan. Kan kerajaan sekarang ni sedang menggunakan perkataan. Kita sebenarnya kena belajar polisi-polisi kerajaan dengan belajar perkataan yang digunakan. So, contohnya kerajaan banyak menggunakan penyasaran subsidi. Maknanya dia bukan penyelarasan atau pengambilan semula subsidi, tapi dia penyasaran semula. Kerana kerajaan nak setiap ringgit yang dibelanjakan untuk bantu rakyat mesti sampai kepada golongan sasar. So, bagi ayat ini adalah satu cara yang betul. Dan apabila dikaji 130 lebih muka surat belanjawan ni, saya baca 2 kali tanpa tidur. Okey. Dan saya baca, dan apa yang ayat dapati ialah memang betul-betul kerajaan nak pastikan setiap ringgit, setiap sen itu sampai kepada rakyat yang memerlukan. Okey. Apa yang ayat dapati bila baca belanjawan? Okey. Industri hartanah sebenarnya ada banyak sangat harapan
Rasanya ada 15 ke 20 wish list harapan supaya kerajaan umumkan. Tapi dalam 20 wish list itu mungkin hanya satu je yang betul-betul keluar, yang pelepasan cukai untuk pembeli rumah pertama tu kan. Itu antara satu daripada banyak wish list tu. Yang lain tu tak keluar. So Ahyat mendengar industri hartanah ni rasa macam kecewa lah. Sebagai contoh seperti yang kita dah bincang sebelum ni, deposit madani. Ahyat dengan confident kata, oh, confirm kerajaan akan umumkan deposit madani, tinggal nak tengok berapa je dana yang akan diumumkan. Tengok-tengok langsung tak diumumkan. So ada kawan macam, Ahyat tak keluar pun deposit madani. Itu satu. Lepas tu ramai juga yang mengharapkan kempen pemilikan rumah. Kempen pemilikan rumah juga tidak diumumkan oleh kerajaan. Okey. So bila kita lihat dua harapan industri hartanah yang paling popular ni, deposit madani dengan apa tadi tu, kempen pemilikan rumah. Kenapa kerajaan tak umumkan? Ahyat rasalah. Ahyat sangat memahami kenapa kerajaan tak nak umumkan. Kerana kerajaan nak pastikan duit tu betul-betul pergi ke rakyat. So dua pengumuman yang diharap-harapkan ni, dia tidak hanya pergi kepada rakyat kan. Dia macam seolah-olah ada yang beranggapan dia akan membantu pihak pemaju mungkin. So polisi-polisi macam ni kerajaan tak nak tumpukan duit. Ya, okey, iaitu satu. Kedua, apa yang Ahyat dapati ialah okey, kerajaan dah allocate 900 juta itu untuk program PRR dengan RMR tu kan. Okey. So syukur alhamdulillah kita dapat lihat kerajaan dia masih committed dengan agenda untuk merumahkan rakyat, terutama membantu rakyat yang memerlukan bantuan. Itu syukur alhamdulillah 900 juta tu. Tetapi bila dikaji, kerana belanjawan 2025 ni sebenarnya dia naik sebanyak 7% daripada belanjawan 2024. So kita mengandaikan kalau belanjawan itu naik jadi 421 bilion, paling tinggi dalam sejarah Malaysia kan, berbanding dengan tahun sebelumnya 390 lebih bilion kan. So kita mengharapkan semua kategori yang dah diberikan peruntukan tahun lepas juga akan naiklah sejajar dengan kenaikan 7%, 5 atau 7% tu kan. Tapi bila kita lihat untuk PRR ni, dia konsisten dengan jumlah yang sama tahun lepas, which is around 904 billion last year, tahun lepas. So kita Ahyat pun faham kenapa industri hartanah dia mengharapkan kerajaan allocate lebih, peruntukan lebih. Tapi kita faham kerana kerajaan betul-betul nak tumpukan kepada, contohnya yang dapat peruntukan paling tinggi ialah pendidikan. Kedua ialah kesihatan kan. So kita faham kerajaan sedang nak tumpukan kat industri itu yang sangat memerlukan sekarang. Tetapi dia tetap memberikan komitmen kepada industri hartanah. Dan kita nampak komitmen kerajaan itu adalah berterusan apabila kita melihat melalui inisiatif belanjawan 2025 seperti yang Ahyat kongsikan tadi, antara dua harapan ataupun kita boleh cakap wishlist utama untuk dibentangkan dalam belanjawan kali ini adalah deposit madani 30,000, termasuk juga dengan kempen pemilikan rumah. Itu adalah dua harapan industri perumahan. Tapi mungkin ada sebab seperti yang Ahyat kongsikan bahawa mungkin melihat inisiatif ini tidak menyasarkan impaknya terus ke rakyat. Betul. Mungkin akan terbagi kepada pemaju ataupun developer. Itu adalah antara aspek kita perlu teliti, penting. Tetapi selain daripada inisiatif deposit madani, kempen pemilikan rumah, dengan usaha kerajaan untuk bantu miskin-miskin bandar, tingkatkan lagi infrastruktur dengan program K2K, mungkin boleh kongsikan apa lagi inisiatif yang boleh kita teliti selain ini. Kerana kalau kita lihat, masalah utama sebenarnya perumahan ni adalah rumah mahal. Dan kadang-kadang kita dapat lihat mungkin ramai buyer, banyak buyer membeli tetapi dengan bantuan bank. Dan kita lihat mungkin daripada segi nak cakap mahal rumah dan mereka tidak mampu beli, tapi dengan peminjaman ataupun pinjaman yang mudah daripada bank-bank ini membuat mereka mampu membeli setiap rumah ini. Tapi adakah kita perlu teliti daripada segi jualan rumah pula? Okey, apabila developer sediakan rumah ni, kalau nak sediakan rumah mahal boleh, tetapi perlu ada KPI untuk sediakan rumah-rumah murah untuk golongan yang berpendapatan rendah, sederhana, yang kita boleh lihat diorang dalam kumpulan miskin bandar. Mungkin boleh kongsikan pandangan Ahyat mengenai perkara ini. Okey. Untuk golongan miskin bandar, ini pendapat Ahyat yang mungkin tak ramai orang setuju. Okey, Ahyat pun pernah kongsikan perkara ni dan mendapat kecaman yang sangat teruk di media sosial. Okey, Ahyat kata macam ni, untuk kumpulan miskin bandar, keutamaan dia bukanlah nak membantu mereka memiliki rumah.
keutamaan dia ialah untuk membantu mereka ini untuk meningkatkan tahap ekonomi mereka sendiri. Untuk bayangkan orang yang bergaji 2,000, adakah kita perlu seolah-olah nak memaksa orang yang gaji 2,000 ni kau kena beli rumah. Sepatutnya kita patut memberikan fokus dan tumpuan dan memikirkan cara yang bagaimana nak membantu mereka ni ada akses kepada ekonomi, ada akses kepada pekerjaan, ada bagaimana kita nak membantu dia meningkatkan pendapatan. Kerana ni pendapat Hayat, apabila rakyat itu dah ada pendapatan yang cukup mantap dan stabil, sebenarnya dah tak payah nak ajar rakyat ni nak memiliki rumah. Dia akan tahulah cara nak memiliki rumah. Mungkin dia cari Hayat nak belajar ke kan? Atau mungkin dia akan cari sendiri pemaju dan ejen dan dia akhirnya akan boleh memiliki rumah. Okey, setakat itu pendapat Hayat. Okey, maka dalam 200 lebih perenggan yang kerajaan umumkan dalam teks ucapan tu, apa-apa perenggan yang menyebut tentang nak membantu start-up company, nak membantu ekonomi, nak membantu usahawan, nak membantu kontraktor, bagi pendapat Hayat, itu juga satu usaha kerajaan nak membantu rakyat memiliki rumah. Mungkin itu adalah macam apa yang kita namakan sebagai indirect polisi untuk membantu merumahkan rakyat. Kerana rakyat bila ekonominya mantap, ada akses kepada pekerjaan yang bagus, insya-Allah rakyat itu boleh memiliki rumah. Jadi menjawab soalan Nina tu, kita kena bantu rakyat ada pekerjaan yang bagus. So itulah kaitannya dengan apa yang diumumkan dalam ikhtiar 43 tu, rumah kediaman rakyat. Kerajaan ada umumkan tentang SJKP. So syukur alhamdulillah kerajaan meningkatkan lagi dana untuk jaminan kepada program SJKP. So kerajaan menjamin pembiayaan khas untuk rakyat Malaysia yang tidak ada gaji tetap, tidak ada penyata gaji dan bekerja sendiri, mungkin gig ekonomi. Mereka ada akses kepada pembiayaan rumah yang akan membolehkan mereka untuk memiliki rumah. So ini jawapan untuk soalan Nina tadi. Kita nampak kerajaan sangat serius untuk membantu rakyat memiliki rumah dan kerajaan dia dah kenal pasti bahawa SJKP adalah salah satu senjata kita atau teknik untuk membantu rakyat tu. Kerana bayangkan kalau kita tengok SJKP 2023 5 bilion, 2024 10 bilion dan 2025 12.8 bilion. Okey, lagi best yang Hayat baca, yang ini menarik bila dibaca teks ucapan tu diumumkan SJKP dalam ikhtiar rumah kediaman rakyat. Tiba-tiba dalam ikhtiar anak muda ada pula pengumuman kedua tentang SJKP. So saya pun tak pasti, mungkin ada penjelasan yang mungkin saya terlepas pandang. So diumumkan 12.8 bilion untuk jaminan kerajaan. Dalam ikhtiar anak muda diumumkan 5 bilion khas untuk SJKP, khas untuk anak muda. Untuk mendapatkan step up financing. Nina pun ada terbaca tu kan? Bagi Hayat, this is incredible. Ini memang satu pengumuman yang Hayat rasa sangat-sangat diperlukan. Dan dia, okey, Hayat bercakap ni pun dia dah macam mengimbau kenangan ni, dah macam nak naik bulu roma. Kenapa? Kerana Hayat beli hartanah pertama tu pun menggunakan step up financing. 21 tahun yang dulu. Dan Hayat juga terbayang, kenapa bank-bank komersial ni tidak meneruskan step up financing ni sebagai satu produk wajib, produk asas. Kerana orang muda perlukan bantuan itu. Okey, step up financing maksudnya apa? Dalam 5 tahun pertama, bayaran bulanan tu kurang daripada bayaran bulanan yang sepatutnya. So apa yang berlaku ialah kita orang muda, satu ketika dulu saya orang muda lah kan, okey. Dan Hayat tidak ada kekuatan kewangan pada ketika itu. Mungkin mampulah nak bayar, saya ingat lagi rumah tu akhirnya bayar 1,800 sebulan. Tapi saya bayar contohnya 1,000 ke 1,100 sebulan. Kerana pada ketika itu, itulah kemampuan Hayat sebagai orang muda. Tapi sebagai orang muda yang gigih, berusaha, yang tidak putus asa, yang sentiasa nak mencari peluang-peluang yang baru, Hayat dapat meningkatkan pendapatan. Bila dapat meningkatkan pendapatan, maka kebolehan Hayat untuk membayar pembiayaan rumah itu meningkat. Dan
elok je dalam 5 tahun tu dia meningkat 1000, 1002, 1003, 1005, 1800 dan dia kekal sehingga hari ini. Selama baki mungkin sehingga menuju 30-35 tahun. So step up financing untuk SJKP 5 bilion ni adakah tambahan kepada 12.8 bilion ni itu atau sebahagian daripada 12.8 bilion tu? Pada pendapat Hayat mungkin sebahagian daripada 12.8 bilion tu yang dikhususkan untuk anak muda. So maksudnya kerajaan dia sangat mendengar masalah anak muda dan mencari solusi untuk membantu anak muda itu ada akses kepada pembiayaan rumah sekaligus ada akses kepada pemilikan hartanah. So that is very good. Penting untuk kita meneliti bagaimanakah komponen-komponen inisiatif ataupun membantu setiap individu mendapat akses kepada pemilikan rumah. Tapi selain daripada melihat kepada harga yang rumah mungkin yang mahal mengikut kawasan-kawasan ataupun daerah, sudah tentu kita harus menetap ataupun menerapkan nilai-nilai bagaimana perumahan ini seperti apabila kita beli rumah, adakah ini dekat dengan tempat kerja ataupun jauh. Kadang-kadang ada yang beli rumah murah sebab nak rumah murah tinggal di Seremban, Melaka tetapi kerja di Kuala Lumpur, sanggup jadi sampai car sleeper. So penting untuk kita meneliti bagaimanakah perumahan ataupun akses kepada pemilikan rumah ini memberi pengaruh ataupun kesan kepada kualiti hidup rakyat itu sendiri. Tetapi kita akan sambung dengan jawapan ini. Kita berhenti rehat dulu Hayat dan kita akan kembali selepas ini. Bertemu kembali dalam Pantau Belanjawan dan kita akan teruskan dengan topik perbincangan kita bagaimana untuk memperkasa pemilikan ataupun akses kepada perumahan terutama kepada golongan ataupun miskin bandar. Dan kita masih lagi bersama tetamu kita Hayat Ishak merupakan pengasas komuniti pejuang hartanah. Sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih Hayat. Banyak yang telah dikongsikan sebelum berhenti rehat tadi. Kalau saya nak sambung persoalan seterusnya di mana kalau kita lihat penting untuk meneliti setiap individu yang memiliki rumah apakah antara program insentif ataupun inisiatif yang dapat memudah ataupun bantu mereka memiliki sesebuah rumah itu. Namun kita penting juga untuk kita teliti sebagai daripada program insentif yang ada daripada kerajaan, daripada agensi ini kita nak lihat bagaimana untuk setiap pemilikan rumah ini akan memberi kesan kepada kehidupan dan kualiti hidup rakyat ataupun individu ataupun sesebuah isi rumah itu sendiri. Seperti yang kalau kita lihat mungkin saya ada juga pekerja-pekerja di Astrawani yang mempunyai mungkin membeli rumah, sebuah rumah untuk mereka settle down di luar sikitlah, luar Kuala Lumpur. Kita lihat mungkin ada di Seremban, di Melaka, tapi mereka sanggup berulang-alik sejam 2 jam untuk pergi ke kerja di Kuala Lumpur. Namun mereka ada rumah yang mereka kata selesa lah, tapi realitinya kita tengok rumah ni bukan sekadar untuk memenuhi perlindungan untuk kita, untuk individu dan keluarga, tetapi penting untuk kita pastikan bagaimana kita commit to work, bagaimana kita commit to meeting-meeting tempat lain. Mungkin Hayat boleh kongsikan mengenai perkara ini. Okey, sebenarnya Nina ada sebut satu perkataan yang sangat penting, iaitu daya huni. Sebenarnya daya huni ni satu perkataan yang Hayat pun baru jumpa bila bercakap tentang hartanah. So dalam konsep pemilikan hartanah ni dia ada kemampuan, maknanya rumah yang mampu milik dan rumah yang berdaya huni. Maknanya affordable dan livable. Dua konsep berbeza. So sekarang ni rakyat pun dah mula sedar bahawa ada dua penjuru atau dua perspektif kita nak memiliki hartanah, perlu cari yang mampu milik tapi juga perlu cari yang berdaya huni, yang livable. So berbalik kepada contoh, ada juga tim dari Astro yang pilih untuk duduk jauh dan dan travel setiap pagi mungkin sejam 2 jam, sangat jauh dan mengambil masa yang sangat lama kan. So kat sinilah dia satu keseimbangan yang perlu dipilih. Adakah kita nak pilih rumah yang kita nak dan kita suka, yang selesa, tapi dia jauh daripada tempat kerja, atau kita nak beli rumah yang kecil tapi dekat dengan tempat kerja. Okey, rata-rata bila Hayat buat survey ni, rata-rata di media sosial Hayat mengatakan mereka lebih sanggup untuk beli rumah yang dekat tapi kecil sedikit. Dan satu tema yang Hayat perasan ialah mereka kaitkan dengan fasa hidup. So fasa hidup yang muda, anak masih kecil atau belum lagi ada anak, mereka sangguplah asalkan dapat duduk dekat dengan tempat kerja. Dan mereka yang sebut yang nak duduk jauh kerana rumah nak lebih selesa itu adalah
selalunya orang yang dah fasa hidupnya dan mungkin lebih berusia, 35, 45 tahun, anak pun dah besar, mereka pun dah berfikir tentang persaraan, maka dia nak rumah yang lebih selesa. Itu adalah satu jawapan yang menarik dari rakyat kan, daripada followers kan. So memang tak boleh dapat dua-dua sekiranya kekuatan ekonomi kita tu, kita tidak ada kekuatan ekonomi. Okey, dan itulah menyebabkan kita berfikir tentang kenapa kita nak kaya, kenapa kita nak gaji tu tinggi, kenapa kita nak pendapatan kita tu kuat, kerana kita nak pilihan. So orang yang tidak ada pilihan, dia terpaksa pilih antara dua. Tapi kalau orang yang kaya, yang ada berpendapatan dan mungkin kategori baru ni kan, T20 atau T15 ni, mungkin mereka ada peluang untuk memilih, okey, aku nak duduk dekat dengan tempat kerja dan aku boleh beli rumah yang selesa dekat dengan tempat kerja. Tapi rata-rata rakyat tidak ada pilihan itu. Okey. Dan ada satu tema yang baru yang saya jumpa baru-baru ini, selalunya dalam pasangan suami isteri, yang selalunya akan mengalah ialah suami, kerana dia akan pilih rumah yang dekat dengan tempat kerja isteri. So ini adalah keputusan-keputusan yang perlu dibuat oleh anak-anak muda zaman sekarang, memandangkan mereka ada pendapatan yang terhad dan ada keperluan untuk memiliki rumah, jadi mereka terpaksa buat keputusan-keputusan yang begini. Betul, saya pun ada kawan-kawan yang mengikut isteri, ataupun sebab kita tahu lah isteri nak jaga anak, nak pergi tempat kerja lagi. So mereka perlu fikirlah keperluan isteri tu lagi, yang senangkan isteri. Kalau tak nanti bising. Dia kata happy wife, happy life. Okey, tepat sekali Rina sebut. Ya, betul-betul. Selain itu, kalau boleh kita nak teliti apakah antara polisi-polisi yang dapat disesuaikan mengikut konteks ekonomi semasa. Kalau kita lihat harga semakin mahal, dan kalau kita lihat antara data-data yang telah dikeluarkan menunjukkan iaitu trend selepas ini ayat akan tengok untuk baki 2025 dan mungkin trend untuk masa hadapan. Mungkin lihat daripada pemilikan, kalau kita lihat anak-anak muda sekarang banyak memilih untuk menyewa sebab mereka fikirkan nanti kalau family makin besar, so we need a bigger house. So we need to secure, bukan selamat tapi lebih selesa lah untuk mereka. Jadi bagaimana ayat melihat trend-trend pemilikan rumah selepas ini? Okey, realitinya memang semakin sukar. Sekiranya pendapatan rakyat tidak terus meningkat. Dan kita dapat lihat kerajaan sekarang ini, dia sedang fokus kepada antaranya ayat baca ialah E&E, Electronic and Electrical Goods kita, industri kita yang dah berdekad-dekad lamanya, dan superstarnya ialah AI, Artificial Intelligence, dan ada disebut di dalam beberapa sub-perenggan dalam teks ucapan ni kan. Itu adalah masa depan negara. Kalau kita tidak beralih kepada teknologi baru ini, kita memang akan ketinggalan, itu satu. Dan rakyat Malaysia akan sentiasa dibebani dan tenggelam dalam masalah kewangan, dan jangan nak ceritalah pasal pemilikan hartanah. So, bagi ayat, kerajaan kena memastikan dua kategori ini terus, terutama dalam soal industri dan ekonomi, terus dibangunkan dan membawa Malaysia kepada satu tahap ekonomi yang baru. Malah apa yang saya tertarik ialah kerajaan nak tubuhkan fakulti kecerdasan buatan tu kan, AI di USM, dan ada 3 universiti yang juga akan menjadi pelopor kepada bidang-bidang AI tertentu. Bagi ayat itu adalah satu keputusan yang luar biasa dan menunjukkan masa depan. Okey, dan satu lagi yang saya lihat TVET, bila kerajaan umumkan tentang TVET dan kerajaan is going to go in a big way for TVET kan. Itu sebenarnya Nina menggambarkan siapakah pembeli-pembeli rumah akan datang. Mereka adalah dalam kategori pekerja-pekerja yang bekerja dalam E&E. Mereka adalah dalam kategori orang yang terlibat dalam AI dan semua bidang-bidang yang memberikan perkhidmatan kepada AI. Because AI ni contoh, mereka bercerita tentang AI, data center dan sebagainya. Tapi bukan sahaja data center tu yang orang-orang hartanah excited. Semua di sekelilingnya, pusat-pusat komersial atau light industry yang akan memberikan sokongan kepada data center ni. Bayangkan saya study 70 lebih data center di Malaysia.
50 daripadanya berada di Greater Kuala Lumpur. Maknanya Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Cyberjaya. Okey. 30 lebih sahaja berada di dalam Cyberjaya. Belas-belas atau kurang 20 ada berada di Johor. So kita tahu pusat-pusat di mana. And of course ENE, industri kilang-kilangnya di utara, di Penang, di Kulim. So kita dah boleh membayangkan di mana lokasi-lokasi panas masa depan. Dan kita boleh membayangkan juga siapakah pembeli-pembeli hartanah dalam 5-10 tahun yang akan datang. Mereka adalah rakyat Malaysia yang ada kepakaran dan ada kemahiran dalam bidang-bidang ini. Dalam TVET, dalam kemahiran, dalam kemahiran yang bukan nak kata, adakah betul ke kemahiran aras tinggi? Aras tinggi, kemahiran tinggi. Kemahiran tinggi. Maksudnya kalau rakyat itu sendiri tidak upskill dan reskill dirinya, minta maaf yang nak sebut, maknanya jangan salahkanlah orang lain. Janganlah salahkan kerajaan. Betul. Kerana tak bantu aku. Kerana ini adalah masa depan negara kita. So kita kena beralih menuju kepada ekonomi baru negara supaya kita sebagai rakyat kekal relevan, dan insya-Allah kalau kita relevan dalam ekonomi akan datang, maknanya kita ada akses kepada ekonomi baru, kita ada pendapatan yang mantap. Insya-Allah pemilikan hartanah itu akan menjadi mudah. So kita boleh membayangkan juga kategori rakyat yang tidak dapat upskill, tidak dapat reskill kepada ekonomi baru. Mereka lah yang kerajaan perlu bantu untuk pemilikan hartanah ini. Dan kita mengharapkan rakyat mengambil peluang ini. Kerana dia macam tipping point kan. Tiba-tiba macam 2022, 23, 24 ni dia banyak cerita tentang ekonomi baru kan. So bayangkan lepas ini apa yang akan berlaku. Baik. Ya, itulah yang Ayat sangat excited melihat masa depan negara kita menuju kepada ekonomi ini. Dan ini pastinya akan memberikan kesan kepada hartanah. Baik, itu adalah satu perkongsian yang amat menarik oleh Ayat Ishak, pengasas Komuniti Pejuang Hartanah. Sudah tentu penting bergerak ke hadapan untuk kita teliti usaha-usaha inisiatif yang dilaksanakan ini bukan sahaja untuk meningkat ataupun naik taraf infrastruktur pembangunan, tapi mampu tingkatkan kualiti hidup rakyat itu sendiri. Sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih, dan sudah tentu setiap perbincangan ini akan kami rangkumkan dalam astraawani.com dan di semua platform digital Astro Awani. Sekian saja Pantau Belanjawan pada kali ini. Saya Nina Rozman. Salam hormat. Thank you very much. That was a good